Assalamualaikum, salam hormat. Anda bersama saya Haris Ashraf Hasnan dan untuk waktu ini kita nak meneliti apa yang dinyatakan oleh Menteri Ekonomi YB Rafizi Ramli di mana beliau menyatakan bahawa dasar digital yang lebih inklusif akan diwujudkan untuk menambah baik persekitaran yang mendukung pembangunan ekonomi digital, di mana beliau berkata kalau kita telitikan agenda digital rakyat 2023 ataupun yang dikatakan oleh beliau ataupun singkatannya disebut sebagai DNA 23 akan memberi kefahaman dan juga meningkatkan penyertaan yang lebih menyeluruh semua lapisan masyarakat dalam transformasi digital. Jadi kita nak meneliti apa bentuk ataupun elemen yang perlu ada di dalam dasar digital inklusif ini. Apa yang perlu diberi penekanan serta cabaran termasuklah dari segi pelaksanaannya. Jadi bersama dengan saya menerusi Google Meet pada ketika ini saudara Chris Daniel Wong, pengerusi Persatuan Dewan Perdagangan Digital Malaysia. Chris Daniel, thank you. Terima kasih sudi bersama dengan Isra Awani untuk waktu ini. Pertama sekali mungkin reaksi ataupun apa pandangan Chris apabila kerajaan berhasrat untuk mewujudkan dasar digital inklusif ini yang lebih inklusif. Apa permasalahan utama pada ketika ini sehingga memerlukan satu dasar digital? Kerana kita tahu digital ini berubah-ubah dan konteksnya begitu meluas sekali, Chris. Pada saya, kalau kita lihat pada adaptasi digital sejak zaman COVID sampai sekarang, kita nampak bahawa ada peralihan yang dinamik. Mula-mulanya semasa pada tahun 2020, 2021, semasa zaman PKP dan juga PKPP kita nampak bahawa banyak pengusaha, ramai pengusaha yang mengusahakan bisnes mereka secara dalam talian, iaitu secara e-commerce. Tetapi apabila sampai sekarang, apabila ekonomi telah dibuka, kita nampak bahawa data yang merujuk pada e-commerce tu merunduk. Jadi kita nampak ada peralihan tu. Jadi daripada segi dasar, kita amat susah nak berjangka apakah dasar yang sesuai dari semasa ke semasa. Sebabnya boleh dikatakan bahawa tingkah laku para pengguna berubah daripada satu masa ke satu masa yang lain. Itu ialah untuk sektor retail. Daripada segi untuk sektor pembuatan pula, kita perlu mengadakan dasar ataupun mengamalkan dasar yang mana boleh membantu orang kata industri-industri lama yang berteraskan industri revolusi 3.0 kepada industri revolusi 4.0, iaitu daripada segi otomasi dan digital automation, otomasi secara digital. Jadi kalau kita lihat pada dasar yang hendak digubah oleh kerajaan sekarang ni, saya percaya bahawa Yang Berhormat Menteri hanya mengumumkan ada satu dasar sedemikian, tetapi kita belum nampak dasar tu lagi. Jadi pada saya dasar yang digubah tu harus kita lihat pada sektor pengguna dan juga sektor pembuatan. Ya. Chris, kalau kita perincikan apa yang dikatakan oleh YB Rafizi juga, di mana beliau menyatakan bahawa industri berasaskan teknologi dan digital memberi tumpuan kepada peningkatan dari segi untuk adaptation lah, untuk terima guna teknologi termaju kalau kita telitikan seperti AI, kecerdasan buatan, bahan termaju dan juga dari segi komputeran kuantum, banyak perkara-perkara yang boleh memacu pertumbuhan industri berdasarkan peralihan dan juga mengadaptasi teknologi dan digital ini. Saya nak terus sahaja kepada konteks Chris selaku pemain industri yang terlibat secara langsung dengan usahawan-usahawan. Realiti di lapangan pada ketika ini, apa realitinya untuk para usahawan kita menerima pakai digital, teknologi digital ini? Kerana bukan sahaja dari segi pemasaran kalau kita lihat di media sosial, tetapi ianya lebih lagi daripada itu, dari segi POS sistemnya, dari segi accounting sistem dan pelbagai lagi dalam urusan perniagaan. Chris. Kalau kita lihat apa yang disebut seperti kecerdasan AI, artificial intelligence, kecerdasan buatan, kita lihat pada advanced manufacturing,
yang disebut-sebutkan, itu kita secara langsung kita lihat ialah pada sektor pembuatan. Malaysia ni daripada zaman 70-an, 80-an, 90-an boleh dikatakan ialah sebuah negara yang orang kata amat advance pada ketika itu daripada segi sektor pembuatan. Tetapi kita ketinggalan. Kita ketinggalan kerana kita masih menumpukan pada low level labor production. Low level labor production ni saya boleh katakan kita kitarkan pada sektor pembuatan yang banyak menggunakan tenaga buruh asing. Sebab tu sektor pembuatan kita selalu orang kata merungut bahawa tak cukup forum buka, tak cukup pekerja asing dan sebagainya. Tetapi untuk membantu mereka dasar tersebut, untuk membantu mereka kita perlukan ada satukan dasar yang mana kita membantu mereka untuk meningkatkan pembuatan mereka kepada IR 4.0 yang menggunakan orang kata teknologi digital. Itu sektor pembuatan. Itu kita tidak boleh nafikan sebab kalau kita lihat pada GDP kita, ia berkitarkan kepada dua, iaitu sektor pembuatan dan sektor komoditi. Di mana pula kalau kita lihat balik apa yang saya sebutkan tadi, sektor orang kata pengguna daripada segi e-commerce, point of sales, POS system ataupun perisian software accounting dan sebagainya. Itu ialah satu sektor yang amat kecil. Bukan saja bukan kecil tak berguna, tetapi yang sektor kecil sebegini itu kita boleh lihat bahawa ia tidak memberi impak yang secara besar kepada keluaran kasar negara kita, kepada GDP kita. Tetapi kedua-dua sektor ini amat penting. Amat penting untuk kita bangunkan dasar itu. Saya bagi contoh. Pada tahun 80-an dan 90-an, kalau kita lihat balik pada case study di Korea Selatan dan juga di Taiwan, terutamanya di Taiwan. Di Taiwan, kerajaan Taiwan pada masa itu ada satu polisi look south, dasar pandang ke selatan. Dasar pandang ke selatan ni ialah dasar pandang ke Asia Tenggara sebenarnya. Bukan Afrika, tetapi Asia Tenggara. Dasar pandang ke selatan. Pada masa itu, kerajaan Taiwan banyak memberikan orang kata pinjaman tanpa faedah. Pinjaman tanpa faedah supaya kilang-kilang mereka boleh orang kata boleh upskill kepada IR 3.0. Dan sekarang ni mereka upskill ke IR 4.0. Jadi kita nampak bahawa mereka banyak memberikan penekanan kepada sektor pembuatan secara digital. Sebab itu sampai sekarang kita lihat Taiwan adalah orang kata negara pengeluar semikonduktor yang terbesar di dunia. Kalau kita sebut semikonduktor, ia adalah sektor yang amat digital, yang amat cenderung pada IT. Jadi kalau di Malaysia kita lihat pada dasar-dasar di Korea Selatan yang lepas, kita lihat pada dasar di Taiwan yang lepas, bukan saja kita boleh ikut, tetapi kita boleh tengok apa best practices mereka. Supaya kita tak boleh nak fikir panjang, nak fikir luas, sebab ada negara yang dah membangun secara IR 3.0 dan 4.0 dalam masa 20 tahun yang singkat yang lalu. Jadi saya nak galakkanlah ya Bapak Menteri dan juga kementerian yang terlibat supaya kita lihat apa yang dibangunkan oleh negara-negara lain supaya kita boleh orang kata ikut best practices mereka. Ya, sudah tentu untuk belajar dari best practices ini cukup penting kalau kita telitikan pelaburan-pelaburan yang masuk juga. Sebagai contoh, Amazon Web Service, Microsoft, IBM, Google dan sebagainya, ini semua pemain industri utama yang besar dalam bidang teknologi maklumat, digital, telekomunikasi dan sebagainya. Bagaimana Malaysia harus mengambil peluang ini? Contoh pelaburan daripada Amazon Web Services boleh memangkin ataupun memacu lagi industri sama ada dari sektor pembuatan maupun pemain-pemain industri PMKS terutamanya untuk mengadaptasi digital hasil daripada pelaburan-pelaburan besar, syarikat-syarikat gergasi antarabangsa teknologi maklumat ini, Chris. Kalau kita lihat apa yang ditawarkan oleh Amazon Web Services dan juga syarikat-syarikat gergasi daripada Amerika Syarikat, itu sektor berlainan. Itu sektor orang kata banyak dikitarkan kepada sektor BPO, Business Process Outsourcing, yang terkenal di Malaysia seperti IBM, juga Hewlett Packard, juga BAT, British American Tobacco dan sebagainya. Mereka banyak menggunakan tenaga mahir kita
supaya mereka dapat orang kata mereka mempunyai office, mereka mempunyai pejabat serantau di Malaysia yang mana mereka menservis, mereka memberikan perkhidmatan kepada pejabat-pejabat di negara-negara lain. Itu BPO. Jadi kalau kita lihat ni, BPO ni, business process outsourcing ni adalah orang kata satu kegiatan ekonomi back office services yang orang kata memberikan perkhidmatan kepada front end service of other countries. Jadi di sini cloud computing itu penting. Cloud computing mereka upload data, mereka download data, analyze data dan sebagainya. Ini secara langsung akan membawa satu pekerjaan baru seperti data scientist, data analyst dan sebagainya. Kalau kita lihat di selatan, Kerajaan Negeri Johor pada tahun lepas telah mendapat orang kata pelaburan sebanyak 6 bilion ringgit untuk data science. Banyak data science yang sedang dibuka di Negeri Johor. Ini secara langsung memberi orang kata memberi peluang pekerjaan kepada warga-warga tempatan kita, khususnya graduan kita. Jadi kita kena nampak bahawa kegiatan ekonomi sebegini adalah kegiatan ekonomi baru, new economy. Jadi kita ada kegiatan ekonomi lama seperti sektor pembuatan. Itu kita kena terus bukan bangunkan tetapi kita kena terus upgrade. Itu yang pertama. Kita ada sektor penggunaan. Jadi bagaimana para retail player kita, orang kata para peruncitan, pemain peruncitan kita terus mengadaptasi digitalization seperti e-commerce, points of sales, web services dan sebagainya. Dan satu lagi ekonomi baru ialah business process outsourcing untuk data center. Jadi kita ada 3 sektor ekonomi yang berlainan yang boleh memacu pertumbuhan orang kata ekonomi negara kita dalam masa yang singkat. Bila saya sebut masa yang singkat, iaitu antara 3 hingga 4 tahun. Dulunya, sektor pembuatan ni payah sikit nak bawa naik sebab kita nak dapatkan tanah. Lepas dapatkan tanah, kita nak buat pelan untuk bangunan kilang. Lepas tu kita nak beli mesin, kita nak bawa mesin masuk. Itu kegiatan ekonomi lama. Tetapi kegiatan ekonomi baru ni 3-4 tahun dia terus naik. Jadi kita tak ada masa cukup. Jadi sebab itu Jemaah Menteri, pemain industri seperti kita kena double rajin ataupun triple rajin supaya kita terus membawa kemajuan orang kata adaptasi digitalization. Ya, sebagai pemain industri juga, pandangan Chris, ada sesi libat urus kerana dalam pembentukan dasar ini ianya perlulah holistik. Pelbagai pemegang taruh perlu dilibatkan, stakeholders. Pada masa sama perlu diteliti juga cabaran kerana digital ini begitu pantas. Pelbagai apa sahaja, sebelum ini kita tak pernah dengar pasal AI, kita dengar pasal AI dan kemudian ada macam-macam perubahan-perubahan terutama dari segi mengadaptasi digital. Pandangan Chris, dari segi perbincangan, sudah dimulakan perbincangan untuk melaksanakan agenda digital rakyat ini, Chris? Memang setiap suku tahun kita ada dialog bersama agensi kerajaan terlibat. Seperti Jabatan Ekonomi, seperti MDEC, seperti SME Corp dan sebagainya. Penekanan itu ada. Dan sekarang ni yang terbaru ialah penekanan kepada ESG, digital ESG iaitu environment, social dan governance. Jadi apabila kita mengadaptasi kepada orang kata peraturan-peraturan baru ataupun dasar-dasar baru digital, kita juga harus menerapkan agenda ESG supaya apabila kita bangunkan industri ini, kita akan mempunyai daya saing mampan. Jadi memang ada dialog dan perbincangan sebegini dari semasa ke semasa, terutamanya setiap suku tahun sekali. Okey. Chris, kita nak berhenti rehat seketika. Selepas ini saya nak meneliti terus kepada isu dasar dan juga pokok bagaimana PMKS kita ini mampu terus diangkat, memperkasa peranan mereka yang menjadi penyumbang 38% kepada KDNK Malaysia ini untuk terus menyumbang dan juga meningkatkan lagi, memberi nilai tambah kepada pembangunan ekonomi negara. Itu akan kita bualkan selepas ini. Kita berhenti rehat seketika, bersambung selepas ini.
Okey, baik, kita bertemu lagi membincangkan berkenaan dengan dasar digital inklusif, bagaimana ianya mampu untuk memperkasa ekonomi digital bersama dengan saya menerusi Google Meet, saudara Chris Daniel Wong, pengerusi Persatuan Dewan Perdagangan Digital Malaysia. Okey, Chris, meneliti kepada usaha untuk memajukan lagi PMKS pada ketika ini. Apa cabaran utama dari segi mengadaptasi oleh PMKS? Okey, kita memberi contoh. Kalau kita lihat, adakah ianya melibatkan satu kos yang besar kalau kita bercakap soal digital ini, dan juga menjelang Belanjawan 2024 juga penting untuk kita telitikan apa bentuk grant, apa lagi yang boleh menyokong PMKS dari segi mengadaptasi digital dalam perniagaan mereka. Chris. Saya lihat cabarannya adalah 3. Yang pertama ialah aliran tunai untuk nak sustain digitalization. Yang kedua ialah kekurangan ilmu dan juga skill untuk kata menyahut peredaran digital yang semakin orang kata makin hari makin berbeza. Corak ataupun pattern-pattern yang mereka harus pakai untuk maintain digitalization tu. Yang kedua ialah orang kata sama ada tim mereka, pasukan pekerja mereka memahami kehendak adaptasi digitalization. Inilah 3 perkara yang saya lihat amat ketara untuk pembangunan digital yang mampan untuk PMKS. Apa yang saya sebut tadi itu, kalau kita lihat dahulunya kita pakai Facebook untuk buat digital marketing bagi para PMKS. Lepas tu kita beralih kepada WhatsApp. Dan sekarang kita beralih kepada TikTok. Dan selepas itu kita beralih kepada apa kita tak tahu. Jadi para PMKS ni, pengusaha ni, mereka ni struggle, bergelut. Mereka bergelut kerana apabila mereka dah belajar satu skill, tiba-tiba ada satu aplikasi baru. Mereka kena belajar pula. Dan lepas tu mereka kena letak bajet untuk membuat iklan supaya mendapat lebih banyak pelanggan. Lepas tu bila dah belajar tu, satu lagi perisian yang baru pula keluar. Jadi itu isunya. Dan rata-rata apabila kita lihat pada pengusaha PMKS ni, rata-ratanya orang yang mereka mengaji tu, mereka tak ada bajet untuk mengaji orang yang berpendidikan tinggi. Jadi kita lihat ni orang yang mereka gaji tu adalah orang kata kelas menengah, di mana mungkin pendidikan mereka tu tak tinggi seperti mana yang digaji oleh syarikat-syarikat besar. Jadi kita nampak ada kekangan kat situ, kekangan ilmu tu. Jadi ini adalah satu cabaran besar. Jadi apabila pihak pemerintah, pihak kerajaan melaksanakan dasar DNA ini, kita kena lihat pada isu latihan. Jadi satu bajet perlu disalurkan untuk sentiasa melatih para pengusaha PMK supaya mereka dapat mengadaptasi kepada teknologi-teknologi baru. Itu komen saya. Ya. Chris, rakan saya Firdaus yang baru pulang dari China juga mengikuti rapat China ASEAN Expo. Dan kalau kita telitikan di K-Expo itu juga, kita melihat bahawa perubahan dan juga mengadaptasi dari segi membawa usahawan Malaysia ke peringkat antarabangsa juga sedang giat dilakukan menerusi Madrid. Itu pertama. Kedua adalah dari segi mengadaptasi teknologi, kerana usahawan-usahawan yang dibawa ke K-Expo itu sendiri semuanya dah pakai QR code, nak dapat info, maklumat dan pelbagai, semua scan sahaja. Tidak ada lagi macam dulu kita nak kena bagi pamphlet dan sebagainya. Ini satu perkara yang perlu diadaptasi oleh usahawan-usahawan kita untuk lebih bijak dalam mempromosi perniagaan, dalam menjadikan perniagaan itu lebih menarik dan sebagainya. Menjelang Belanjawan 2024, selain daripada latihan seperti yang diharapkan oleh Chris, apa bentuk sokongan untuk membawa mereka ini ke peringkat antarabangsa, terutamanya melalui adaptasi digital? Kerana pada ketika ini, pasaran Malaysia ini kita tahu kecil, tetapi pasaran di luar sana itu kita ada peluang yang lebih besar di peringkat antarabangsa, Chris. Kalau kita lihat apa yang sedang berlaku di Expo ASEAN China, peluang yang paling besar untuk secara pemasaran digital adalah orang kata produk halal. Kita dah sering sebut tentang produk halal ni, tetapi sekarang adalah masa yang paling sesuai.
kerana teknologi digital membolehkan pengusaha kita membawa produk tersebut. Bukan sahaja produk makanan, produk kecantikan, tetapi produk-produk lain ataupun servis-servis yang berdasarkan konsep halal. Jadi untuk membolehkan mereka mengadaptasi, kita perlu mengadakan lebih banyak sesi forum, sesi berdialog dengan usahawan di negara lain. Bukan saja majlis suai kenal, tetapi satu platform di mana mereka boleh berdialog, mereka boleh berforum supaya mereka saling kenal mengenali dan saling faham apa kehendak di sana dan di sini apa yang kita boleh bagi, apa yang kita boleh salurkan. Jadi di sini kita nampak ada satu kata pertemuan nasihat di dalam forum dialog tersebut. Expose begini adalah amat penting, tetapi kita kena follow up selepas ni. The follow up is the dialogue, is the forum. Supaya kita, orang kata, eratkan lagi silaturahim tu. Apabila kita dah eratkan silaturahim tu, boleh kita berniaga sesama sendiri. Bukan saja daripada sektor peruncitan, tetapi juga sektor pembuatan dan juga sektor ekonomi baru. Jadi ini penting. The follow up is very important. Yang dulu apabila saya ikut, dah habis expo, macam itulah. Kita kena follow up dan sebagainya. Apabila kita follow up secara sendiri dengan usahawan yang kita dah jumpa, bukan tak boleh, tetapi kekangan tu. Sebab unsur saling mempercayai itu tak ada. Kita kena faham, apabila kita email, kita telefon, bukan mereka tak nak jawab, tak nak balas, tetapi mereka tak tahu kita, tak kenal kita, jadi mereka tak percaya dengan kita. Tetapi apabila dialog ataupun forum follow up tersebut didahului ataupun is taken the lead by the government, pihak agensi yang terlibat menerajui program sebegini, jadi ada unsur kepercayaan itu. Jadi kita kena lihat juga apabila kita berdagang secara digital, sifat-sifat kemanusiaan tu perlu kita letakkan balik, kita kena terapkan balik the humanity aspect. Jadi ini komen saya tentang pentingnya antara digital dan juga kemanusiaan. Ini penting. Ya. Pandangan Chris, bagaimana dari segi kerjasama di antara kementerian? Sebagai contoh, kita lihat Kementerian Pengenalan Usahawan dan Koperasi, itu KUSKOP satu. Dan kemudian kita lihat juga peranan Matrid untuk membawa, kerana salah satu elemen ataupun sasaran di dalam kerangka ekonomi madani adalah untuk membawa PMKS kita ke peringkat antarabangsa, ke peringkat global, pasaran yang lebih besar. Tapi kita nampak ada banyak kementerian dan juga agensi terlibat dalam usaha untuk memperkasa PMKS ini. Soalan pertama saya, adakah ianya satu perkara yang baik? Ataupun kedua, pandangan Chris, adakah wajar untuk digabungkan dan diselaraskan usaha ini? Sebagai contoh, segalanya di bawah KUSKOP sahaja. Kerana kalau kita telitikan, Matrid di bawah MITI juga berperanan untuk membawa usahawan ini. Pandangan Chris berkenaan dengan perkara ini? Apa yang saudara sebut satu tepatlah, betul lah. Kita nampak banyak pendidikan, banyak pendidikan usaha antara satu agensi dan agensi yang lain. Sebagai pihak pengusaha yang bergiat di dalam persatuan, apabila kita ada dialog bersama pihak kerajaan ataupun agensi yang terlibat, kita tanya, KUSKOP ada dasarnya sendiri, MITI ada dasarnya sendiri, dan lepas tu KPDN pun ada dasarnya sendiri. Jadi kita kena apabila kita nak katakan kita kena gabungkan kementerian ni, tak boleh, sebab kementerian ni ada peranan masing-masing. Seperti KPDN ni, dia peranannya adalah untuk enforcement, tetapi dasar memangkin pertumbuhan adalah pada KUSKOP dan juga Matrid di bawah MITI, sebab international trade di bawah MITI. Jadi apa yang saya lihat sekarang ialah ketiga-tiga pihak kementerian ataupun agensi ini harus duduk sesama mengubah dasar yang boleh memangkin pertumbuhan ekonomi digital dan juga ekonomi sampingan digital. Pada masa yang sama, kementerian yang terlibat yang lain mengubah dasar enforcement bersama dengan kementerian yang mengubah dasar memangkin, supaya dasar memangkin itu dan dasar enforcement itu selari. Supaya apabila kita buat satu benda, kita tahu bahawa apabila kita melakukan sesuatu kegiatan ekonomi aktiviti, kita tahu bahawa apa yang kita tak boleh buat. Sebab ketiga-tiga pihak duduk bersama para usahawan, para pemain industri. Sekarang ni kita nampak banyak silo. Dan bukan sekarang, dulunya kita nampak banyak silo. Tetapi lepas feedback daripada para persatuan seperti kami, kita nampak bahawa kementerian telah duduk sesama sendiri dan juga kita lihat ada keserasian pada dasar-dasar global itu.
Ya. Okey, Chris, mungkin akhir sekali harapan dan juga aspirasi Chris menjelang Belanjawan 2024. Kerana belanjawan ini adalah untuk dokumen setahun, perancangan setahun. Tadi Chris ada menyebut perancangan yang mungkin boleh dilakukan ataupun diimplementasi dalam 3-4 tahun ataupun antara 3 hingga 5 tahun. Tetapi untuk tempoh setahun, apa mungkin low hanging fruits, apa yang boleh segera dilakukan, apa yang perlu diterapkan di dalam Belanjawan 2024 melibatkan teknologi digital dan juga memacu usahawan ini, Chris? Hasrat saya dan juga hasrat Dewan adalah supaya kita adakan satu dasar yang pertama dan juga bajet yang bersesuaian. Itu yang kedua, membantu para usahawan PMKS. Bukan saja mengadaptasi digital, kita dah adaptasi digital, tetapi meningkatkan kemahiran kita. Meningkatkan kemahiran kita, itu yang pertama. Dan yang kedua, mempunyai dana kewangan yang mencukupi untuk kita, orang kata, berdaya saing di dalam sektor ekonomi baru, digital. Itu hasrat saya dan juga hasrat Dewan. Sebab sekarang ni, apa yang kita ada sudah mencukupi. Tetapi kita nak berdaya saing upgrade lagi. Dana tu tak ada. Kemahiran tu kurang. Jadi inilah hasrat kami. Supaya kita boleh berdaya saing di dalam sektor ekonomi digital yang baru. Seperti yang saya sebut tadi itu, data science, AI, dan juga sektor pembuatan orang kata advanced manufacturing. Itu hasrat kami. Okey. Chris, sudah tentu perbincangan kita tidak berakhir di sini. Di masa-masa akan datang sudah tentu kita akan memperincikan lagi pelbagai usaha apa lagi yang boleh dilakukan untuk memperkasa PMKS di Malaysia, termasuklah mengadaptasi bagaimana digital itu mampu untuk memangkin pertumbuhan usahawan di Malaysia dan juga sekaligus meningkatkan lagi sumbangan kepada ekonomi negara. Terima kasih saudara Chris Daniel Wong, Pengerusi Persatuan Dewan Perdagangan Digital Malaysia berkongsi pandangan dan juga cetusan idea. Sekian sahaja Pantau Belanjawan untuk waktu ini. Saya Haris Ashraf Hasnan. Assalamualaikum. Salam hormat.